Hai, Assalamualaikum semua penonton setia Boom Boom Cak. Kita semua sedia tahu yang mana sesi persekolahan baru je membuka tirai. Macam orang sastra pula cakap buka tirai. Tapi mak bapak mesti kena tahu yang mana ada benda yang perlu anak-anak sedia sebelum sekolah. Dan topik video kita hari ni tentang benda itulah. 4 perkara yang anak-anak perlu tahu sebelum mereka masuk sekolah. Tapi sebelum tu, macam biasalah, apa kata ibu ayah kat luar tu? Like, share dan subscribe dulu. Subscribe dulu. Kanak-kanak zaman sekarang ni beza berbanding kita dulu, betul tak? Yang mana kanak-kanak zaman sekarang ni mula sekolah awal. 4 tahun je dah masuk sekolah. Tak macam kita dulu-dulu lah. Kan? Kalau boleh, kita sebagai mak bapak mesti anak-anak tu 4 tahun dah boleh membaca, mengeja dan menulis. Tapi sebelum anak-anak tu boleh belajar menulis, mengeja, membaca tu semua, kita mesti tahu yang mana ada benda-benda yang mesti diajar di rumah sebelum mereka diajar di sekolah. Nak tahu tak apa benda-benda tu? Kalau nak tahu, meh cikgu cerita. Kejap. Apa sebenarnya benda yang tak diajarkan kat sekolah? Bukankah sekolah tu tempat kita belajar? Kan? Mestilah semua benda ajar kat sekolah. Tapi tak. Sebenarnya ada benda yang mesti dimulakan di rumah. Ada 4 perkara yang cikgu nak kongsikan. Yang pertamanya adalah aspek kebersihan. Sebenarnya aspek kebersihan ni bukanlah benda yang susah payah. Benda yang mudah-mudah je. Yang mana memang kita mulakan masa anak tu dah 3 tahun dah boleh serap benda-benda ni. Contohnya, basuh tangan. Mula je ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Yang ketiganya adalah tentang jangan ambil makanan orang lain. Kan? Apa pentingnya aspek kebersihan ni? Kita kena tengoklah juga kat sekolah ataupun kat radika tu, budak-budak dia ramai. Kan? Paling tidak pun 25 orang satu kelas. Jadinya, kalau anak-anak kita nak jadi princess juga kat radika, kan benda tu sebenarnya menyusahkan cikgu-cikgu dan juga menyusahkan anak kita sendiri. Betul ke tidak? Poin yang kedua adalah pengurusan diri. Apa pula aspek pengurusan diri ni? Aspek pengurusan diri ni boleh kita katakan penjagaan diri sendiri secara pribadi, iaitu aspek mungkin dari segi mereka dah tak pakai lampin, pakai buang lagi. Kan? Kalau masa hari pertama ataupun hari kedua persekolahan tak apa lagi. Kalau dibuatnya hari-hari duk pakai lampin ataupun kalau kita katakan hari-hari dia melabur je, tak kepayah cikgu duk hari-hari duk pegang mop je panjang. Jadi itu peranan siapa? Peranan kita lah sebagai ibu bapa. Kalau tak pernah lah cikgu Z hari-hari duk mengemop je. Yang ketiga adalah berkawan. Yang mana sebelum anak-anak tu ke tadika, pastikan mereka ni boleh bersosial terlebih dulu. Dan lagi tu kita tengok yang mana kebanyakan ibu bapa yang biasanya bekerja lah kan. Mereka akan hantar anak-anak tu kat rumah jagaan. Kat rumah jagaan ni lah mereka kenal dengan kawan-kawan yang boleh dikatakan sebaya dengan mereka. Dan kalau kat tadika pula, mereka akan libat dengan komunikasi dua hala. Sama ada dengan cikgu ataupun dengan kawan-kawan lain lah. Tapi macam mana kalau anak-anak ni tadi dia pemalu? Kita katakan pemalu. Kalau anak-anak ni pemalu, tu peranan kita sebagai ibu bapa. Bukan cikgu je tau. Kalau boleh kita buat sambutan hari jadi. Contohnya bila kita buat sambutan hari jadi, kita tahu yang mana anak-anak kita akan bagi makanan kepada setiap kawan-kawan mereka. Jadi ini akan menyebabkan adanya komunikasi dua hala dan anak-anak tu tadi dapatlah berkawan kan. Suka sama suka. Bukankah benda tu amalan yang baik? Yang keempat, cari bantuan luar. Yang mana kita tahu dalam kelas maksimum pelajar adalah 25 orang. Ni kalau cikgu tengok daripada Kementerian Pendidikan lah. Mana KPM dah keluarkan, satu kelas 25 orang maksimum. Jadinya, macam mana dalam 25 orang pelajar tu cikgu boleh tahu ataupun kena pasti setiap masalah seorang demi seorang pelajar. Benda tu jadi cabaran kepada guru. Jadinya, ibu bapa kena pastikanlah yang anak-anak tu sendiri kalau ada masalah, cuba dapatkan bantuan guru dan cari cikgu serta-merta. Benda ni perlu diajar dari awal. Tak boleh masuk sekolah terkejut anak kita. Dia ke patut? Semuanya berbalik kepada peranan kita sebagai ibu bapa. Yang mana saya katakan tadi, cikgu ada 25 orang pelajar ataupun ramai pelajar untuk diberi perhatian. Kan? Kita kena letakkan pemikiran yang mana pelajar tu ramai. Cikgu susah nak bagi tepuan. Bila kita ada pemikiran macam tu, kita akan ada fokus untuk bertanya kepada guru tentang masalah kita secara peribadi. Itu saja perkongsian Cikgu Zack tentang 4 perkara yang perlu ada ataupun perlu disediakan oleh ibu bapa di rumah sebelum anak-anak tu mula pergi ke sekolah lagi.
Dan kalau korang suka perkongsian cikgu hari ni, apa kata korang beri butang like? Like lah video ni kan. Korang share, subscribe channel ni. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan, komenkan je kat ruangan di bawah. Meh, cikgu jawab.